Allahu 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 Allah. Alhamdulillah. Okey, sebelum saya teruskan soalan yang seterusnya, saya ingin ambil peluang ini untuk memberitahu rakan-rakan yang sedang menonton live, sila share FB Live ini dan komen di ruangan komen. Kalau ada soalan nak tanya boleh komen di sana. Dan juga kalau ada sesiapa yang ingin menyumbang, bolehlah jom sumbang untuk dakwah di akaun yang tertera di bawah. Anda sumbang, kami sampaikan. InsyaAllah. Okey, Brother Lim, soalan yang seterusnya. Ada orang kurang setuju berdakwah cara perbincangan agama. Apa komen Brother Lim? Okey, Alhamdulillah, brother. Mungkin soalan dia adalah perbandingan agama, perbincangan cara perbandingan agama. Okey, orang kurang setuju. Okey, mungkin dia ada sebab-sebab dia. Kenapa dia tak setuju? Mungkin dia dapat lihat contoh-contoh yang buat dia kurang selesa. Okey, contoh-contoh yang kadang-kadang orang gunakan perbandingan agama, macam saya sebut tadilah, kita baca kitab dia, baca ayat-ayat dalam kitab dia, dan kita buat tafsiran kitab dia, dan kita paksa dia terima. Kita kata, tengok kitab kamu cakap begitu, kenapa kamu buat begini? Maka kalau kita gunakan cara begini, memanglah kadang-kadang dia akan kurang sesuai. Sebab itulah Allah suruh kita bila nak bincang, Allah suruh kita bincang cari persamaan. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 64. Qul ya ahlul kitab ta'alau illa kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Allah ingati kita, suruh kita bincang tentang apa? Persamaan. Katakanlah kepada ahli-ahli kitab, marilah kepada kalimah yang persamaan antara kami dan kamu. Allah suruh kita cari kalimah yang persamaan. Tetapi kalau kita cari kalimah yang perbezaan, itulah mungkin akan jadi sebab budaya di Malaysia ni kita tak biasa bincang keperbezaan. Tapi ada setengah-setengah tempat, contoh Amerika, contoh Afrika, contoh di Barat, ada setengah-setengah tempat mereka okey untuk bincang perbezaan. Tetapi budaya di Malaysia memang tak sesuai. So, mungkin orang itu rasa begini. Bagi saya, sebaik-baiknya kita bincang tentang persamaan. Persamaan. Saya bagi contoh. Kenapa Allah suruh kita cari persamaan? Kenapa Allah tak suruh kita bincang aja perbezaan? Buktikan mereka salah. Kenapa tak buat begitu? Sebab kalau kita buat begitu, dia sekali saja bincang. Maka terus kita akan berhenti berhubung kadang-kadang, berhenti bercakap dah, berhenti nak berjumpa. Betul? Sebab orang tu tak selesa. Sebab you dapat buktikan, you punya hujah lebih kuat. You dapat buktikan kepercayaan dia batil, kepercayaan dia tak betul dan sebagainya. You rasa-rasa orang suka dengar ke? Maka cari persamaan. Cari persamaan. So, saya bagi contohlah. Persamaan ni sebenarnya ramai orang tak faham. Persamaan semua ini bagi kelebihan kepada kita orang Islam, kepada agama Islam sebenarnya. Contoh. Kalau kita bincang dengan agama A, B, C, contoh mana-mana agama lah. Secara umumnya, majoriti agama ada tauhid dalam kitabnya. So, bila kita baca kitab dia ada tauhid, contohlah saya gunakan contoh, Kristian pakai contoh saja. Okay, so mereka, kalau kita tengok dalam Deuteronomy chapter number 6 bersama 4, Nabi Musa alaihissalam dia mengajar, dia kata, Syamal Israelu adona ilahainun adona ahud. Wahai orang-orang Israel, Tuhan kami, Tuhan kamu, Tuhan yang tunggal. Siapa yang mengajar tu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ajar tunggal. Dia ada ajar tak konsep 3 dalam 1? Tak ada. Dia ajar tunggal. Nabi Isa alaihissalam dalam Gospel of Mark chapter number 12 bersama 29. Dia ulang balik apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lebih kurang 1300 tahun sebelum itu. So dia ulang balik kata-kata Nabi Musa alaihissalam. Syamal Israelu aduna ilahainun aduna ihad. Wahai orang-orang Israel, Tuhan kami, Tuhan kamu, Tuhan yang tunggal. Siapa yang mengajar? Isa alaihissalam. Dan kalau ajaran Isa alaihissalam tu Tuhan 3 dalam 1 contohnya. Kenapa Isa alaihissalam tak kata, sebenarnya saya ni Tuhan. Allah pun Tuhan. Roh Kudus yang belum datang pun Tuhan. Sepatutnya begitu. Contoh. So point di sini, bila kita bincang tak payah hujah itulah, kita bincang Nabi Musa alaihissalam ajar tauhid, Isa alaihissalam ajar tauhid, Nabi Muhammad SAW mengajar tauhid juga. Surah Ikhlas, surah ke-112 ayat 21. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu tunggal. Isa, ahad. Ahud, ihad, ahad. Semuanya tunggal. So kalau kita bincang persamaan, dia tak boleh marah sebab kita kata tunggal. Betul? Ajak dia setuju tunggal. Tuhan tu tunggal. Dalam Islam tunggal.
Tetapi gereja mengajar mereka Tuhan 3 dalam 1. So sekarang ni siapa yang goyang? Tambah lagi, kalau kita lihat contohnya tentang khinzir contohnya. Dia ni syariat tak boleh makan babi. Syariat kita tak boleh makan khinzir contohnya. So dalam Old Testament memang mengharamkan. Deuteronomy chapter 14 verse 8 dia kata, thou shalt not eat the flesh of the swine. It is unclean for you. Thou shalt not touch it. Dia kata tak harus sentuh pun dia kata. Tak seharus makan khinzir. Dia kata dia tidak bersih, tidak suci bagi kamu. Dan kamu tak seharus sentuh pun. Pengharaman tu dalam kitab dia. Dalam Islam, Quran pun mengharamkan makan daging khinzir. Okay? So, kalau pengharaman, persamaan. Tetapi dalam amalan mereka amalkan, mereka makan ke tak makan? Makan. So, siapa yang goyang? Tutup aurat. Sama juga. So, kita bincang persamaan satu persatu. Sebenarnya secara indirect, bila kita bincang persamaan, okey macam ni, saya bagi contoh. Kalau kita dapat bincang 20 persamaan dalam kitab Bible dan Quran. Contohnya saya gunakan Quran, dia gunakan Bible. Kita dapat bincang 20 persamaan. Secara tak sengaja, kita dah sampaikan Islam kat dia. 20 perkara. Dia sudah kenal 2 perkara dalam Quran. Betul ke tak betul? Tambahan lagi, dia juga dapat lagi bagi dia kesedaran bahawa kitab dia tulis sedemikian. Tetapi ajarannya diajar berbeza. So sekarang ni terpulanglah kepada seseorang itu, sama ada dia hatinya terbuka untuk belajar, terbuka untuk cari kebenaran, ataupun dia kata dia percaya kata dia, tapi dia tak nak kaji, dia tak nak soal, dia tak nak check. Apa kita boleh buat? So itu die hard lah kadang-kadang. Okay, so itulah bagi saya relevan. Kita boleh gunakan orang tak setuju dan perbandingan. Bagi saya perbandingan agama pertama baik untuk orang Islam. Bila kita kaji, bila kita belajar, kita dapat bezakan hak dan batil. Apa akan berlaku? Dia akan kuatkan iman seseorang Islam tu. Yang kedua, dia akan buka peluang untuk seseorang Islam tu bila ada ilmu perbandingan agama boleh sampaikan kepada kawan-kawan bukan Islam. Tapi nak sampaikan tu perlulah teknik yang hikmah. So pandangan saya setuju mengenai perbandingan agama, tetapi sekali lagi saya ulang, teknik cara penyampaian lain-lain. Ikut huruf setempat. Wallahu alam. Ya, maksudnya kena ikut keadaan Abang Lima. Ya, yes. Abang Lima, ada satu soalan daripada sahabat yang baru masuk Islam tak sampai setahun. Ebetu, dia tanya Abang Lim, bulan puasa selama 1 bulan. Kalau dia tertinggal 1 minggu, mana-mana bulan atau hari yang boleh ganti balik? Alhamdulillah, Abel, Alhamdulillah. Okey, sebenarnya bila kamu dah ada niat nak berpuasa, sudah dapat pahala banyak dah. Tapi bila kamu usaha untuk berpuasa, lagi banyak pahala. Okey, bila kita susah, kita baru memang susah, Allah akan gandakan pahala. Dan sekiranya, okey, maka kita mu'alaf ya, kadang-kadang kita tertinggal beberapa hari ke seminggu ke, yang apa kita boleh buat adalah kita ganti baliklah dalam bulan-bulan yang datang. Okey, jangan ganti Syawal hari yang pertama ya. Hari yang tak pertama ni raya. Tapi kalau bolehlah ruangkan raya yang minggu pertama, minggu kedua, pergi bina hubungan, pergi jumpa tak boleh ziarah. Artinya kita boleh communicate dengan kawan-kawan dan sebagainya melalui Zoom ke, WhatsApp ke. Tapi poin di sini adalah ganti balik bila ada masa. Sebelum Ramadan yang akan datang. Ini secara ringkaslah cadangan saya. Okay, buat apa yang boleh. Yang penting, do what you can, do your best. Because if you have done your best, Allah will give you 100 marks. You will score 100 marks. And if you are struggling to do it, you try to do it, Allah will give you double of the rewards, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, Brother Abel tu. Semoga Brother Lim dapat memberi jawapan yang Brother boleh faham. Jemputlah datang ke ITV. Jemput datang ke ITV untuk khusus-khusus ataupun kelas-kelas Fardu Ain dan juga khusus-khusus dakwah, insyaAllah. Tahniah kepada Brother Abel kerana sudah berusaha untuk
menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah. Semoga Tahniah. berjaya. Tahniah. Allah